salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab yang baru, iaitu bab yang ke-6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So untuk hari ini kita akan pergi kepada subtopik 6.1, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, iaitu bagaimana kita nak mewakilkan maklumat yang diberi dalam ketaksamaan linear, dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey. So, apa itu ketaksamaan? Ketaksamaan biasanya digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Maksudnya kita nak buat perbandingan, mana lebih besar, mana lebih kecil, mana lebih mahal, mana lebih murah. Dan untuk ketaksamaan ni ada 4 simbol yang kita dah pernah belajar sebelum ni. So kita recall balik, kita ada simbol lebih besar daripada, kurang daripada ataupun lebih kecil daripada, dan lebih besar tu kita ada satu garis di bawah, maksudnya lebih besar daripada atau sama dengan, dan ada kurang daripada atau sama dengan. So sepanjang tajuk ni kita akan gunakan 4 simbol ini. Okey, so kita tengok dulu contoh ketaksamaan. So tengok satu gambar. Situasi ni kita dapat tengok di lebuh raya, dekat terowong. So kita dapati dekat situ ada tulis had ketinggian terowong 4.75. So apa maksudnya? So di situ ialah had ketinggian. So apa yang kita boleh wakilkan had ketinggian tersebut dalam bentuk ketaksamaan. Bagaimana kita nak mewakilkan 4.75 itu dalam bentuk ketaksamaan. So kita tahu bahawa bila ada terowong, dia tulis kat situ 4.75, maksudnya kenderaan yang boleh lalu pada terowong itu ialah 4.75 paling tinggi. Ataupun dia boleh kurang daripada 4.75. Lebih daripada tu tak boleh melalui terowong tersebut. So bagaimana kita nak tulis? Kita boleh ambil satu pemboleh ubah. Katalah saya guna kat sini ialah H. Had tinggi tu saya letakkan H. Kita boleh letak pemboleh ubah lah huruf. So kita letakkan H kurang daripada atau sama dengan 4.75. Bermaksud kalau kita nak baca ketaksamaan ini, ketinggian mesti kurang atau sama dengan 4.75. Maksudnya yang lebih daripada 4.75 dia tak boleh melalui terowong tersebut. Dan dalam gambar rajah tersebut, kita nampak satu lagi simbol, iaitu had laju 80 km per jam. So apa maksudnya? Paling laju boleh bawa dekat kawasan itu ialah 80 km per jam ataupun kurang. So dia tak boleh lebih daripada 80 km per jam. So bagaimana kita nak mewakilkan dalam bentuk ketaksamaan? So kita boleh tulis X kurang daripada atau sama dengan 80. So kita boleh tulis X kurang atau sama dengan 80. X atau apa sahaja pemboleh ubah yang kita nak gunakan. So contoh situasi lain dalam bentuk kita nak membandingkan jisim. Contohnya sebelah kiri kita ada X dan 50, sebelah kanan kita ada 80 gram. So yang mana lebih berat? So kita boleh tulis, kita nampak sebelah kiri itu lebih berat daripada yang sebelah kanan. So kita boleh tulis sebagai X tambah 50, nilai dia adalah lebih besar daripada 80. Dan kadang-kadang kita diminta untuk membandingkan harga. Contoh kat sini, harga handphone. Harga handphone yang pertama A ialah 1,400. Harga handphone yang kedua B ialah 1,600. So kita boleh tulis dalam bentuk ketaksamaan A kurang daripada B, ataupun harga handphone A 1,400 kurang daripada 1,600. So itu apa ketaksamaan yang kita dah belajar sebelum ni. Untuk tingkatan 4 kita akan belajar yang melibatkan dua pemboleh ubah. Maksudnya dia ada X dengan Y, P dengan Q, A dengan B. Yang melibatkan dua pemboleh ubah. So kita tengok contoh. Katalah kita ada gambar kenderaan. Pada kenderaan tersebut ada tulis BDM dan juga BTM. So apa maksud dia? BDM ialah berat dengan muatan dan BTM ialah berat tanpa muatan. Maksudnya lori tu kalau dia masuk barang kat dalam dia,
lori dan barang tu maksimum dia boleh bawa adalah sebanyak 2,500 sahaja. Okey, dan kalau lori kosong saja tanpa muatan dia adalah 1,840 kilogram. So, bagaimana kita nak mewakilkan maklumat yang terdapat pada lori tersebut dalam bentuk ketaksamaan? Okey, so saya gunakan dua pemboleh upah. Biasanya kita akan guna X dan Y lah. So, nak guna huruf lain pun tak ada masalah. Okey, saya ambil Y ialah berat dengan muatan BDM dan X ialah berat tanpa muatan, okey, BTM. So, berapa berat muatan dia? Berapa muatan yang boleh masuk dalam lori tersebut? So, dia dah bagi kat situ kalau dengan muatan 2,500, tanpa muatan ialah 1,840. So, nak cari nilai muatan dia, berat dengan muatan tolak berat tanpa muatan, saya kita dapat 660 kilogram. Bermaksud dekat sini, lori tersebut boleh bawa muatan seberat 660 kilogram atau kurang. Dia tak boleh lebih daripada 660. Kalau tak, dia akan melebihi 2,500. Okay? So, macam mana kita nak tulis dalam situasi dalam bentuk ketaksamaan? So, Y kurang daripada atau sama dengan X tambah 660. Bermaksud nilai berat dengan muatan adalah kurang daripada atau sama dengan nilai berat tanpa muatan tambah dengan 660. Okay? So, dia tak boleh lebih daripada tu. So, Y dan X ialah dua pemboleh ubah yang mewakili dua kuantiti dengan unit yang sama. So, kita bercakap pasal jisim, pasal berat, so dia mesti dua-dua nilai yang sama, unit yang sama. Okay, kalau nak bandingkan harga, dua-dua kena harga. Okay. So, kita tengok contoh. Okay. Diberi harga setin biskut P dan Q masing-masing ialah RM50 dan RM75. Ricky membeli beberapa tin biskut kedua-dua jenis dengan membayar pada jumlah RM725. So, bagaimanakah kita nak mewakilkan maklumat yang diberi ini dalam bentuk ketaksamaan linear? So, biasanya ketaksamaan linear kita pilih dua pemboleh ubah. So, dekat sini kamu nak guna X boleh, nak guna Y boleh, nak guna P, Q pun boleh. Okay, katalah saya wakilkan dengan X dan Y. So, X ialah bilangan biskut bagi jenis P dan Y ialah bilangan biskut bagi jenis Q. Okay, so yang ini kita kena letak dulu. Okay, apa yang kita nak wakilkan dengan pemboleh ubah bagi jenis tin biskut, bilangan biskut P dan juga bilangan biskut Q. Okay, sekarang dibagi dalam soalan, P berharga RM50 satu tin. So, kita ada harga setin RM50, kita beli beberapa tin. So, beberapa tin tu beberapa X. So, kita tak tahu berapa nilai X. So, kita letak 50X. Maksud RM50 darab dengan X tin. Dan Q ialah RM75 setin. Bermaksud RM75 darab dengan Y tin. Okay. Dan di situ kita nak dapati dia membayar dengan pada harga RM725. Maksudnya bila ada pada harga RM725, simbol ketaksamaan yang kita perlu guna adalah kurang daripada atau sama dengan RM725. So, ini ialah bentuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah X dan juga pemboleh ubah Y. So, biasanya bila kita dah buat satu ketaksamaan ni, kita akan tengok ketaksamaan tersebut. Kalau dia boleh dipermudahkan dalam nombor yang lebih kecil, kita akan permudahkan. Maksudnya kita bahagilah dengan nombor-nombor yang sepunya. Okay, faktor sepunya bagi ketiga-tiga nombor tersebut. 50, 75 dan 725. So, bila kita kecilkan, kita akan dapati 2X tambah 3Y lebih kecil, kurang daripada atau sama dengan 29. Yang ini ialah ketaksamaan yang setara dengan yang atas. Okay, cuma kita kecilkan nilai. Okay, so ini ialah jawapan akhir untuk mewakilkan satu situasi dalam ketaksamaan. Okay, contoh berikutnya.
Seorang petani menjual X kilogram kacang panjang dan Y kilogram kacang bendi kepada seorang pemborong. Dan untuk 1 kilogram kacang panjang dan kacang bendi, dia masing-masing dengan harga RM2 dan RM3.50. Okey, pada satu hari tertentu, petani itu mendapat keuntungan minimum RM540. So, bagaimana kita nak mewakilkan dia dalam ketaksamaan? Keluarkan maklumat. X ialah kacang panjang. So, dia dah bagi XY, so kita guna XY lah. Okay. So, Y ialah kacang bendi. So, dalam soalan dia kata kacang panjang dan kacang bendi tu harga dia RM2 dan RM3.50. So, bermaksud kacang panjang tadi X harga dia RM2, jadi 2 darab X, 2X. Tambah dengan kacang bendi RM3.50. So, 3.5Y. Dan dia mendapat keuntungan minimum. Apa yang dimaksudkan dengan keuntungan minimum? Bagaimana kita nak tulis simbol ketaksamaan untuk keuntungan minimum? Maksudnya paling sikit dia dapat untung ialah RM540. Itu keuntungan paling sikit. So, boleh jadi dia boleh dapat lebih daripada tu. Okay, so maksudnya simbol dia ialah lebih besar atau sama dengan 540. Okay, yang ini pun sama. Biasanya untuk ketaksamaan kita tak letakkan dia dalam perpuluhan 3.5. So kita biasanya kita tukarkan dalam bentuk nombor bulat. Okay, so kita boleh tulis sebagai 4X tambah 7Y lebih besar atau sama dengan 1080. Okay, ini ialah bentuk ketaksamaan yang setara dengan 2X tambah 3.5Y lebih besar atau sama dengan 540. Okay. So, satu lagi contoh. Harga ikan bawal hitam dan sotong masing-masing RM28 dan RM35 sekilogram. Puan Halimah membeli ikan dan sotong itu pada jumlah harga RM350. Okay, so bagaimana pula kita nak mewakilkan maklumat ini dalam bentuk ketaksamaan? Okay, so saya ambil X dan Y. Okay, so X ialah jisim bagi bawal hitam dan juga Y ialah jisim bagi sotong. Okay, kita wakilkan dengan pemboleh ubah X dan Y. So dalam soalan dia bagi kalau ikan bawal harga dia RM28. So bermaksud 28 darab X, 28X. Tambah dengan sotong RM35. Bermaksud 35 darab Y. Okay, berapa jisim sotong kita tak tahu, so kita letak Y. Dan di sini keyword dia ialah pada jumlah harga. Pada jumlah harga 350, apa simbol ketaksamaan yang kita nak guna? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan ataupun kurang sama dengan, kurang daripada dan sama dengan. So, bila kita tengok pada jumlah harga 350, kita pilih untuk menulis dalam bentuk kurang daripada atau sama dengan RM350. So, ini ialah untuk menulis ketaksamaan. Okay, kena kenal pasti simbol apa yang kita nak gunakan bergantung pada ayat yang diberi pada kita. Okay, so macam tadi kita check. Kalau dia boleh dipermudahkan, kita permudahkan. Kalau dia tak boleh dipermudahkan, itu ialah jawapan akhir kita. So, 28, 35 dan 350 kita boleh kecilkan. So, kita akan dapat 4X tambah 5Y kurang daripada atau sama dengan 35. So, itu ialah macam mana kita nak wakilkan maklumat ataupun satu situasi dalam bentuk ketaksamaan. So, first kena kenal pasti pemboleh ubah. Okey, bentukkan pilih dua pemboleh ubah. Lepas tu kita kena bentukkan ketaksamaan itu, pilih simbol ketaksamaan yang bersesuaian dengan situasi yang diberi. Okey, sekian untuk kali ini. Kita jumpa dalam pembelajaran yang akan datang.